أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا هذا الصباح في شهر المحرم في عام جديد وما فيها من أسرارة عظيمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على عبده نبيه محمد المصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وما استنى بسنته ومن جهد بجهاده إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Semati kasihi seluruh ahli-ahli Jumaah, khususnya Masjid Sultan Azlan Shah. Semati kasihi pegawai Masjid Sultan Azlan Shah, staf di tengkuasa masjid. Semati kasihi guru-guru, para pelajar, datuk, para budiman, sahabat saya tengkuasa masjid yang sudi makamkan kuliah subuh dalam FB. Kita akan siarkan insya-Allah. Tuan-tuan muslim-muslimat yang semati kasih, bagi memberkati kuliah subuh pagi ini, sama-sama kita membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nafas pada hari ini. Lalu kita hidup dan jadilah kita insan saleh, seorang lelaki dan perempuan yang mukmin, yang muslim, menyerahkan jiwa raga mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh pagi ini saya kira Jumaah yang ramailah daripada kebiasaan. Dan seperti mana kelebihan solat subuh berjemaah, seperti mana yang telah disebut oleh Nabi SAW, barang siapa yang mendirikan solat subuh berjemaah, seolah-olah dia mendirikan satu malam qiyamul lail, tahajud. Dan sebelum itu Nabi sebut awal lagi, siapa-siapa yang mendirikan solat Isya berjemaah, seolah-olah dia dapat separuh nisful lail, separuh malam dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kita nak dapat satu malam kita berdiri, kita rokok sujud dengan Allah sampai ke subuh, sukar. Melainkan orang-orang yang tertentu yang dipilih Allah Ta'ala, malam mereka beribadat kepada Allah, tak tidur.
kita nak berdirikan separuh malam juga saya kira lah pada pandangan peribadi sukar, tuan-tuan. Orang-orang yang dapat menyempurnakan separuh malam, tetapi di sana ada gantinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang solat subuh berjemaah, kelebihan yang selain daripada kelebihan solat fardu berjemaah ini 27 atau 25 ganjaran, tapi kita dapat seolah-olah faka'annama seolah-olah ahyal lail, dia menghidupkan satu malam. InsyaAllah tuan-tuan semati kasih, insyaAllah pagi ni kita sambung kitab Hikam jilid 1 hikmah nombor 13, ya, bagaimana mungkin hati boleh bercahaya. Ya, saya sambung dan daripada mutiara kata, sengatan serangga yang berbisa ke atas jasad lebih ringan daripada senjata sengatan syahwat ke atas hati. Ini mutiara kata. Kita meminjam daripada beberapa pandangan tokoh-tokoh sufi seperti Syekh Zarruq Hamdullah, Syekh Ibn Atha Al-Iskandari yang mengarang kitab Hikam yang diterjemah semula oleh Jabatan Mufti. Ya, mutiara kata ni menyebut bahawa sengatan serangga yang berbisa itu lebih ringan daripada sengatan syahwat ke atas hati. Sengatan segala berbisa ni sana sakit kalau kena sengat. Semut halus tu gigit bawah ketiak, gigit celah jari tu tuan, tak sedap ada semut halus yang merah, sakit. Terasa tuan, terasa. Semut rongga yang besar tu apa lagi tuan-tuan, dia kencing atas mata, Masya Allah, kita tak tahu kan, sakit, pedih. Rupa-rupanya sengatan syahwat ke atas hati ni lebih teruk, lebih dahsyat. Tu apa maksud tuan-tuan? Ni bahasa, ya, ini tamsil, perumpamaan. Ngaji tasawuf ni dia ada kata-kata yang hikmah, kata-kata yang mubalaghah, ya, muqasadah, kata-kata yang penuh sufism, yang membawa insan menyelami, ya, mendasari hati jiwa. Kerana tak sama dengan mendasari, menyelami dengan sekadar memahami sesuatu maksud yang Allah sebut dalam Quran maupun hadis. Kita nak selam dia tuan, kita nak menghayati dan nak menyelami. Itulah pengajian tasawuf. Sehingga jadilah kita orang-orang yang salikun ilallah, ataupun dalam Quran disebut wal mujahidun fi sabilillah. Orang-orang yang dia berjalan, bermusafir kepada agama Allah, kepada Allah untuk mempertahankan agamanya, menjunjung tinggi syariat agama Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah. Daripada itu mereka yang menggadaikan jiwa harta mereka untuk Islam sehingga mereka syahid, mati dalam medan perang fi sabilillah. Baik. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud yang bermaksud ini hadis kursi. Satu hadis kursi yang Allah berfirman. Ya, hadis kursi, hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana pengajian masalah hadis yang kita faham hadis kursi, tapi mafhum daripada Allah. Wa qala Allah fi hadis kursi, Allah berfirman dalam hadis kursi kepada Nabi Daud yang maksud, berilah peringatan kepada kaummu supaya waspada daripada setiap nafsu syahwat, kerana hati yang bergantung kepada nafsu syahwat dunia akalnya akan terhijab daripadaku. Tolong tuan. Dia bagi peringatan. Allah bagi firman kepada Nabi Daud. Ya, beringat kepada kaummu, ingatkan kaummu supaya waspada daripada setiap nafsu syahwat. Ya, satu daripada musuh kita
atau dalam pengajian Imam Ghazali sebut mawani' ataupun aqabah, penghalang. Ya, aqabah ni penghalang. Dalam fiqh menyebut mani'. Mani' ni satu yang menghalang kita. Orang yang nak beribadat, dia ada terhalang tu kan. Mana terhalang tu? Kalau dia tak suci, tak boleh semayang. Tak ada wuduk, tak boleh semayang. Dia menangguh hadas kecil, tak ada wuduk. Menangguh hadas besar, ya, tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh mengerjakan ibadat-ibadat yang muharram, yang mahram, yang mahrum, yang diharamkan, yang mahrum. Itu. Baik. Kerana kata firman Allah Ta'ala, hati yang menggantung kepada syahwat, nafsu syahwat dunia, dunia tu full stop situ, dunia, akalnya akan terhijab daripadaku. Ni apa maksud mubalaghah ni? Penyampaian kata-kata Allah Ta'ala firman kepada Nabi Daud. Maksudnya akal dia ni tak fungsi lah. Akal terhijab. Akal dia tidak berfikir. Akal dia statik. Akal dia tak berjalan. Tapi kalau dia fikir pun, fikiran dia setakat itu saja. Fikiran dia setakat fikir-fikir biasa. Kita nak fikir sehingga dapat menyelami. Yang itu maksud. Kemudian kata Syekh Zaruk berkata, bersuci pada janabah maknawiyah hendaklah dengan taharah maknawiyah, iaitu zikir dan fakir. Zikir dan fakir. Taharah dalam konteks taharah maknawiyah menurut pandangan sufi, ahli sufi, ialah zikir dan fakir. Itu taharah maknawiyah. Ini nak menyucikan janabah maknawiyah. Janabah maknawiyah bukan satu istilah yang baru lama tuan. Orang majlis fiqh dia ada faham janabah menangguh hadas besar, dia tak mandi wajib. Ghas tidak mandi, dia tak boleh semayang. Selesaikan itu dulu. Fiqh. Tapi menurut pengajian tasawuf, sana ada janabah ma'nawiyah. Itu kan. Janabah ma'nawiyah. Hendaklah dia dengan taharah ma'nawiyah melalui zikir dan fakir. Zikir dan fakir. Apa maksud zikir tu kan? Az-zikru man yuzakkirullah fi qalbih. Ini ungkapan daripada Imam Ghazali rahimallah, hujjatul muslimin. Zikir, az-zikru ialah man zakkarallah fi qalbih wa lisanih. Siapa-siapa yang dia menyebut nama Allah pada hati dan lisan. Sebab Imam Ghazali kata khairul afdaluz zikri bil lisan wal qalbi wa muqtarin fil qalbi. Sebab baik zikirlah dengan lisan dan dia disertakan wa muqtarin fil qalbi, pada hati dia. Itu sebaik-baik zikir, tuan-tuan muslim-muslimat rahimakumullah. Dia ada 3 kategori zikir. Ya, satu dia zikir yang lidah. Zikir lidah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Macam kita duduk zikir pas sembahyang, seorang-seorang berjemaah, itu zikir nombor 1. Zikir nombor 2, zikir dalam hati. Lidah tak bergerak, mulut, lisan dia tak bergerak, tapi hati dia bergerak. Allah, Allah, Allah. Nombor 3 yang ni, khairuz zikri, sebaik-baik zikir. Ya, afdal zikir bil lisan wa muqtarin fil qalbi. Lidah dan hati jangan serentak. Itu sebaik-baik zikir. Kalau lidah dia bercakap, dia menyebut nama Allah, Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apa-apa tuan, apa-apa sajalah. Ya, ataupun dia baca Quran. Dia baca Quran ataupun dia berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau apa-apa bacaan zikir yang membawa ifadah, mustafadah, manfaat kepada amal soleh seorang Islam, maka hendaklah dia sertakan dengan hati. Hati pun turut sama membenarkan apa yang disebut oleh lidah.
Jadi dia faham apa yang diungkapkan di lidah. Baru dapat khairuz zikri ataupun afdal zikir lisan dan hati dia sama sentak. Jadi kita duduk tak mana tuan. Kadang-kadang bagus juga kita ulang kaji. Kadang kita beli zikir tapi hati kita nak melayang. Bahkan kata zikir semayang kadang-kadang kita baca-baca melayang. Tadi aku ingat tadi mujak tak tergelincir, mujak tak terseradung. Dia mula main syaitan bisik tuan-tuan. Melayang. Baca ayat, kita menghayati makna ayat. Satu. Ya. Zikir. Yang kedua kata Syekh Zaruk ini, fakir. Fakir. Apa maksud fakir? Fakir ialah kita berhajat kepada Allah. Al-faqir humul ladzina yahtajuna ila Allah. Mereka yang berhajat kepada Allah. Mereka yang memerlukan Allah dalam kehidupan mereka. Itu nama fakir. Ada dua pengertian fakir kalau kita dalam tempoh pengajian kita sama hari ini. Satu, fakir bil ilmi, ya, fakir dengan ilmu. Dia tak ada ilmu, keren ilmu dia, sikit sangat ilmu dia. Kadang tak ada ilmu langsung, fakir bil ilmi. Fakir bil ilmi. Yang kedua, yang ini yang selalu orang faham tuan-tuan. Bila sebut fakir ni orang selalu faham. Fakir bil mal. Sikit ilmu, sikit harta. Tadi sikit ilmu, ni sikit harta. Kalau bahasa kita lama, sikit harta. Sikit sangat harta dia. Jadi tuan-tuan, dalam dua perkara fakir ini, kita tak nak sikit pada ilmu, sikit pada harta. Tapi kita nak dua-dua kalau boleh. Ilmu banyak, harta pun banyak. Ya, tapi kata Imam Syafi'i, kalau ilmu banyak, harta sikit, ilmu boleh kontrol harta. Tapi kalau ilmu sikit, harta banyak, harta pula kontrol diri dia. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang nombor dua ni tak boleh pakai kan. Biar ilmu banyak, harta sikit, tak apa. Tapi yang terbaik, kita nak terbaik lah, itulah yang kita perlu orang Islam. Yang taraf iman kita, iman orang awam, kita nak dua-dua tu. Banyak ilmu, banyak harta. Tetapi kalaulah kita tak ada ilmu banyak tuan-tuan, tak ada harta banyak, terbalik ya. Kalau kita tidak memiliki harta yang banyak, wang yang banyak, emas, perak dan sebagainya, tak ada banyak pun kita teman. Ya, adalah sekupang duit. Kata orang parik lah. Harta tak banyak, tapi ilmu banyak. Yang ni kata Imam Syafi'i rahimahullah. Biar kita reta sikit, ilmu banyak. Ini akan menemani kita di alam kubur. Dia akan mandu kita. Ya, dia akan menjadikan kita bercahaya. Sebab tu hikmah nombor 13. Bagaimana mungkin hati boleh bercahaya kalau kita hanya banyak harta tapi ilmu sikit. Itu. Ya, baik. Kemudian bagi mencapai kefahaman agama tentang hikmah dan rahsia, mestilah terlebih dulu membuang rintangan supaya hati tidak berkarat dan kotor. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Munafiqin, tentang boleh rujuk juzuk amma, biasa kita sebut juzuk amma lah. Juzuk 30 surah Al-Munafiqin kan. Ayat 14. Allah Taala firman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Apa maksud tuan? Maksudnya sebenarnya ayat-ayat kami itu tidak ada cacatnya. Bahkan mata hati mereka telah diselaputi kekotoran yang ada dalam peringkat dosa. Dengan sebab perbuatan kufur dan maksiat yang mereka berjalan, yang mereka lakukan. Itu maksudnya. Jadi tuan-tuan rahimakumullah,
dia mengaji tasawuf, kita nak memahami apa dia? Tentang hikmah dan rahsia. Dua ungkapan yang sering diucapkan oleh para sufi, ahli tasawuf, wali-wali Allah, hikmah dan rahsia. Hikmah apa Allah Ta'ala buat? Jadikan wabak pada tahun 2020, mula start 2020 kan. Tapi sebenarnya wabak penyakit COVID-19 ni, coronavirus ni, dia bermula 2019. Itu yang kata COVID-19 tuan-tuan. Kita buka kitab, kok ada lah Nabi ke ulama sebut COVID-19. Ada orang percaya dia. Ada penyakit COVID-19, COVID-19. Kita pun ada penyakit COVID-19. Rupanya mengambil 2019 itu sudah bermula, sudah menular penyakit ini, wabak virus ini. Tapi rasmi di Malaysia jangkitan itu bertambah 2020, tak silap saya. Saya ingat waktu itu adik ipar meninggal di rumah. Bulan 3. Bulan 2 dia meninggal. Tak tahu sesak nafas tuan. Pai mata gitu. Itu mula tuan, dia melulu. Sampai hari ini COVID-19 ini ataupun coronavirus ini belum berakhir. Kita tak tahu status tuan. Saat 3,000, saat turun balik 2,000, naik balik 4,000 tuan-tuan. Tu. Jadi ini apa rahsia yang Allah jadikan wabak penyakit ini. Jadi kita orang sufi, orang mengaji, orang suluk ini, as-salik, orang berjalan kepada Allah, ataupun dalam surah Taubah Allah menyebut ya al-abidun, at-taibun al-abidun, as-saihun al-raki'un, al-hamidun as-sajidun, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar ila akhir al-ayah. Ada satu ayat dalam surah Taubah. At-taibun, orang yang bertaubat. Al-abidun, saya nak ambil pada ayat al-abidun. Orang-orang yang beribadat kepada Allah siang malam. Tak dapat siang malam, tak dapat malam siang. Ada orang malam tak sempat nak ibadat yang sunat, tapi yang wajib kemudian tidak. Malam maghrib isya, fardu isya wajib. Subuh wajib. Siang zuhur asar wajib, yang sunat-sunat. Bahkan mungkin dia tak dapat membaca Quran, tak dapat berselawat waktu siang, dia beribadat kepada Allah tu malam. Itu maksud. Jadi maksudnya dia tak ada masa, tak ada kira time. Ya, bahkan kita disuruh, dianjurkan mengingati Allah sepanjang masa sampai mati. Baik. Daripada ayat ini surah Al-Munafiqin ayat 14, sebab apa kita ni tuan-tuan tak dapat memahami hijab ayat-ayat Allah Taala? Kerana kekotoran yang melekat dalam hati. Qulub ini jamak qalb. Hati kita telah melekat kekotoran dari dosa dan maksiat yang berjalan. Kalau dosa maksiat dia tak berjalan, dia berhenti, dia tawakuf dengan taubat sebagai tak pun kan. Tapi kalau dosa maksiat dia berjalan, dia buat juga dosa maksiat. Itu. Itu yang disebut oleh Syekh Zaruk dalam kitab ini. Dosa maksiat yang sudah-sudah kita dah minta ampun kepada Allah. Bas, khalas. Apa saja dosa maksiat yang kecil yang besar, minta ampun Allah Taala. Tak perlu kita kenang, tak perlu kita dedahkan, ya, sebagainya. Ya. Tapi kalau dosa dulu, maksiat dulu, kini kita buat balik, kita hidupkan semula, maka itu namanya dosa maksiat yang berjalan. Macam kita kata, macam kita nak sebut pahala yang berjalan, sedekahul jariyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekah yang berjalan, yang hidup. Itu juga pahala pun ada pahala yang hidup, yang berjalan. Dosa maksiat pun ada dosa maksiat yang berjalan. Tuan-tuan muslim-muslimat rahmatullah. Bila dosa maksiat berjalan hidup, tuan-tuan berkembang, bagaimana mungkin hati boleh percaya? Itu yang saya nak sebut dalam membicarakan hikmah nombor 13 dalam kitab Hikam jilid 1 ini. Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsir, ya, Imam Baghawi dalam tafsirnya menyebut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Sesungguhnya orang yang beriman apabila melakukan dosa tertera pada hati ini satu noktah hitam. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya apabila bertaubat ia dicabut, dan apabila beristighfar nescaya digilap hatinya. Masya-Allah, tabarakallah. Dan apabila dosa bertambah nescaya bertambah kotor hatinya hingga menyelubunginya. Itulah rana. Rana ni satu perkataan rana yang disebut oleh Allah SWT dalam kitab. Hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang telah ditakhrijkan oleh Imam Tirmizi dalam Sunan Tirmizi. Makna ayat ini ialah hati-hati mereka dikalahkan dengan sebab maksiat. Dan tu hati-hati mereka ni qulubihim mas'ala ala qulubihim, harfun jar majrur bin jar kasrah. Qulubihim hum huwa huma hum ya huma hunna anta antum anti antum antuna. Kita mengaji wazan saraf. Jadi hum tu mereka lah, hum kum sebagainya. Hum ni hati-hati mereka, qulubuhum dikalahkan dengan sebab maksiat yang banyak dan menyelubungi. Bila maksiat dia banyak menyelubungi kehidupannya, sebab itulah hati mereka itu dikalahkan. Tewas hati mereka, tumpas hati mereka. Nak mempertahankan hati, keimanan kepada Allah tumpas sebab maksiat dosa berjalan. Itu kita nak tawakufkan dosa kita, nak berhentikan dosa kita maksiat. Itu benarlah dengan kata Imam wasiat Imam Malik. Ya, wasiat Imam Malik rahimahullah. Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir Amr al-Asbahi, Abu Abdullah al-Madani, itu nama dia sebenar, panjang nama Imam Malik bin Anas ni. Kalau Anas bin Malik ni sahabat Rasulullah. Imam Malik bin Anas guru kepada Imam Syafi'i. Lahir pada tahun 93 Hijrah di kota Madinah. Seorang yang terkenal faqih. Ya, faqih. Dikenali sebagai Imam Darul Hijrah. Imam Bukhari pernah berkata sesahih sanad semuanya ila Malik daripada Nafi' daripada Ibnu Ammar. Ini sesahih sanad oleh Imam Malik. Imam Malik mengambil daripada Nafi' daripada Ibnu Ammar. Nafi' ini menafi' qari'ul Quran wa hamlul Quran. Dan Ibnu Ammar anak Sayyidina Umar. Anak Sayyidina Umar. Jadi Imam Malik Nafi' ni dia sempat hidup dengan sahabat. Itu. Tapi tak sempat sama Rasulullah. Malik dan Nafi'. Mempunyai perwatakan yang hebat. Saya baca sikit tentang biota Imam Malik bin Anas, menarik dan kaya. Yang ni yang tentang kaya. Imam Malik ni kaya kan? Dia kaya ilmu dan kaya harta. Tuan-tuan ulama, pemimpin, a'immah al-mujtahid, fuqaha yang kaya. Meninggal dunia pada tahun 179 Hijrah di Madinah. Kata Al-Awqidi usianya mencecah 90 tahun. Antara karya kitab induk dia ialah Al-Muwatta' lil Imam Malik bin Anas rahimahullah. Jadi tuan-tuan, antara katanya ialah antara adab orang alim tidak ketawa kecuali senyum saja ni. Yang ni adab orang alim, dia ketawa. Ada orang alim ni dan dia tak ketawa melainkan senyum. Orang alim kalau gelak kah itu adab. Adab tuan, bukan makna bila orang alim ketawa tu tapi adab pun kena jaga juga. Dia bercakap seorang, ada orang alim dia tak ketawa melainkan senyum saja tuan. Tapi kita kan orang Melayu bukan semualah. Tengok orang tu senyum, dia tak pernah ketawa pun senyum. Ni padahal itu yang terbaik. Orang alim kena ada SOP adab dia, mereka tidak ketawa. Mereka tidak ketawa kata Imam Malik kan. Adab orang alim tidak ketawa kecuali senyum saja, senyum. Saya teringat satu orang almarhum Datuk Abdul Latif. Ya, dua orang kan, satu fuqaha, ada jawatan kuasa fatwa Perak, Pak Tih, kita panggil dia Pak Tih. Satu lagi Pak Tih juga, ini wali sufi di Mahang
yang ini di Greek, meninggal wafat pada 2010 tak silap saya. Syekh Wali Sufi meninggal pada 2011 di Mahang. Almarhum Datuk Abdul Latif Patih meninggal 2010. Saya lupa bulan. Di Greek. Kami pilah semua pi jarah jenazah dia. Dia ni tuan-tuan nak gelak susah. Dia gelak susah. Tapi akhir satu ketika bila mengaji. Ya, macam mana Pak Teh tak gelak Pak Teh? Pak Teh nak gelak susah. Pak Teh nak gelak susah. Rupanya tuan adab orang alim. Hari ini kena tuan pada kita, pada saya. Dan orang-orang yang bergelar ulama ataupun dia mengajar manusia, menasihat manusia. Gelak-gelak banyak, itu adab. Senyum saja tuan-tuan. Yang tu baik. Sikit lagi tuan-tuan, 2 minit lagi. Dan last kali kata Wali Allah Syekh Junaid Al-Baghdadi ditanya, bagaimanakah cara untuk memutuskan diri pada makhluk untuk menuju kepada Allah? Jawabnya, bertaubat yang menghapuskan maksiat, yang berterusan dan berasa takut yang menghapuskan angan-angan dan tertangguh. Tuan-tuan, ada dua amalan yang ditipskan oleh Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Syekh Junaid Al-Baghdadi seorang wali Allah. Ya, dia kata antara untuk memutuskan diri daripada makhluk menuju kepada Allah, dia orang tanya dia jawab cara dia bertaubat yang menghapuskan maksiat yang berterusan, yang jar tadi panjangan satu. Yang kedua, berasa takut yang menghapuskan angan-angan dan bersungguh-sungguh. Minta maaf, dan bertangguh-tangguh. Apa maksud tangguh-tangguh tuan? Baik, kita nak sebut tentang rasa takut yang menghapuskan angan-angan. Dia rasa takut. Bila takut, mana-mana angan-angan yang dia nak capai, dia takut dengan angan-angan. Sebab dia takut. Kalau tertunailah angan-angan tadi tuan, dia bimbang dia tidak jadi insan soleh, tidak jadi abid. Al-abidun ilallah. Orang-orang yang beribadat kepada Allah, dia bimbang. Sebab apa? Sebab kerana angan-angan tadi terlaksana. Dia buat angan macam-macam tuan-tuan. Angan itu, angan ini di dunia. Di dunia. Dan bertangguh-tangguh. Amalan kita tunggu start lah, tunggulah umur sekian barulah nak lebih dia semayang sunat, nak lebih baca Quran, nak lebih selawat. Sekarang masih fresh lagi badan, muda lagi, tunggu start, rasa tangguh-tangguh. Allahu alam, saya kira ikutlah sekadar itu dan dapat sampaikan kalau subuh pada pagi ini. Ya. Dan insya-Allah habis hikmah nombor 13, diizinkan Allah kita sambung lagi hikmah nombor 14. Alam semuanya gelap. Alam semuanya gelap. Jadi tuan-tuan, masih dulu saya ucapkan kepada semua muslim-muslimat yang marahkan rumah Allah azan syah itu. Mudah-mudahan ya jihad kita ni usahalah. Jihad usaha kita sentiasa ulang-alik ke masjid. Man i'ta'dad ila al-masjid fashhad lahu al-iman. Siapa-siapa yang mengulang-alik ke masjid, maka saksikanlah dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Mudah-mudahan kita menjadi golongan insan soleh, orang-orang mukmin, orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, beriman pada hari kemudian, dan kita mendapat ganjaran sawab kepada Allah SWT. Jadi saya berhenti dulu pada saat ini. InsyaAllah kita sambung pada sesi yang akan datang. Minta maaf, qul qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ij'alna minal 'arifin billah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabbalallahu minkum